tuan-tuan datang bawa isteri. Saya cukup seronok tengok tuan-tuan datang bawa isteri masing-masing. Ada yang 2 bawa mari. Alhamdulillah. Tak tahu ada ke tidak, ada dia cari juga mana dia. 3 bulan lepas dia datang, bawa 2 isteri datang. Masya Allah, seronok tuan-tuan. Dia bawa tu. Sepatut Saleh Yaakob tu bawa 3 ke 4 isteri dia main mengaji sekali. Tunjukkan pada masyarakat bahawa nikah 2-3 ni adalah aman, adalah seronok. Ataupun tuan-tuan bawa anak-anak tuan-tuan dengan isteri tuan-tuan, tunjukkan bahawa ini cara dia yang betul, sembahyang berjemaah di masjid. Baik, dan sebagainya daripada perkara yang berbetulan dengan hawa nafsu sahaja, maka janganlah diturut akan dia. Maka jikalau seseorang mengikut juga, nescaya padanya tadi akan ada alamat turunnya bala. Lagi ada perkara besar yang jadi daripada suami yang mengikut hawa nafsu isterinya. Apa dia bala yang isteri buat, suami kena tanggung? Seperti apabila isterinya berbual dengan laki-laki yang haram, malah dimasukkan ke dalam rumah suami, tak dengan berbual tanpa perasaan cemburu daripada si suami. Yang ni berhati-hati tuan-tuan. Dia benarkan isteri dia tumpang pergi kerja naik motor laki-laki lain. Oh, tu dia. Dia kata, "Mat, hang tolong bawa isteri aku lah, aku nak outstation seminggu. Kesian dekat isteri aku, tak ada apa kenderaan, hang bawa lah." Dia bawa bukan setakat naik motor, dengan isteri dia pun dia bawa sekali. Bukan setakat isteri dia naik motor dia, dengan isteri kawan tu pun dia naik sekali. Jaga-jaga tuan-tuan, tak boleh. Yang kedua, dan seperti apabila isterinya marah, dilarangkan dia ke sana kemari dengan laki-laki yang harus nikah dengan isterinya, maka suami itu pun turut dan buat dia. Ataupun yang katanya jahatnya apa? Yang katanya jahat bila isteri ni tahu suami dia menikah lain. Bila tahu suami dia menikah lain, dia larang suami dia pergi kepada isteri nombor 2. Kamu jangan gatai, oh gatai menikah lagi seorang. Jangan, ceraikan yang belah sana, ceraikan yang nombor 2. Tak cerai, jaga kamu. Nanti ku potong kamu punya, ku simpan dalam botol. Ni ada buat filem ni, Anu dalam botol. Tajuk bukan-bukan ni tuan-tuan. Kan dah jadi isteri, dah jadi madu, nak buat macam mana? Masalah dia, ustaz, saya tak setuju suami saya kahwin, ustaz. Saya tu tak kisah sangat dia kahwin tu, ustaz. Masalah dia menipu saya tu. Dia menipu saya tu, saya tak terima, ustaz. Ya ke? Tak setuju kerana menipu atau tak setuju kerana kahwin lain? Cuba cakap betul-betul. Berapa banyak suami menipu tak marah pun, tapi kalau kahwin lain hanya tu dia marah sangat. Menipu pula diam selepas tahun baru tahu. Jagalah. Sedangkan itu takdir Tuhan. Nak buat macam mana jodoh dia. Abang, saya nak kerak abang pun tak guna. Saya nak bunuh abang pun saya berdosa. Abang kahwin dah, sekarang saya minta satu aja, laksanakan tanggungjawab sebagai suami yang berkahwin 2. Kalau abang gagal melaksanakan tanggungjawab itu, orang lain tak dapat bantu abang di hari kiamat. Kalau abang takut pada Allah, adillah pada saya dan pada isteri nombor 2 awak. Kalau awak tak adil, saya takkan tolong, isteri nombor 2 awak pun tak boleh tolong di hari kiamat. Abang dah gatal buat, tanggunglah sendiri. Tapi hak dia kena biarkan. Jangan larang. Jangan larang pergi sana, jangan larang bagi duit pada orang nombor 2, jangan. Itu adalah tanggungjawab suami. Yang ketiga, apabila isterinya keluar di dalam orang banyak dengan bersegak-segak dan bersolek sebagai terbuka auratnya, disukakan pula oleh suami. Suami berbangga apabila isterinya keluar di celah-celah orang ramai, pergi kenduri kahwin, pergi kerja, pergi majlis-majlis, duk bersegak dan bersolek. Jadi kebanggaan pula. Bila suami tanya, "Pak, siapa yang kamu pakai macam ini? Ketat sangat, terbelah sini, nampak itu." Abang, kalau orang tanya, "Siapa yang cantik tu?" Orang kan kata, "Oh, itulah isteri si Mat." Nama abang juga yang naik. Orang perasan tak? Kalau orang tengok saya cantik, orang kan tanya, "Isteri siapa tu?" Demo akan jawab, "Isteri abang." Abang tak bangga ke orang puji abang?
Mereka memanglah puji saya, tetapi sebenarnya mereka puji abang. Abang perasan tak? Ya tak iya juga. Pakailah, kata dia. Yang inilah turunnya bala tu. Patut-patut tak sah. Boleh keluar pakai tudung, pakai jubah hitam. Dah. Orang tak tengok lah. Pakai tudung, pakai selatu lagi di luar ni. Apilah berjalan. Orang tak tengok dah, orang tak tegak dah. Balik rumah, buka jubah luar tu. Baru nampak labu ci, labu kundo, nampak. Bergelak-gelak untuk suami saya. Masya Allah, seronoknya tuan-tuan. Tudungnya labu ci manik-manik. Bajunya cantik-cantik untuk suami tercinta. Untuk orang lain, tutup. Bos selendang di atas ni, orang tak nampak lawa. Tapi bila balik ke rumah, Masya Allah, yang inilah yang nak. Bukannya duduk di luar rumah cantik-cantik, bila balik ke rumah hodoh-hodoh. Tak mahu tuan-tuan. Balik ke rumah ni, ya Allah, berserugun rambut. Ni rambut dah lah beruban, sekerat uban, sekerat putih, sekerat hitam ni. Laki pun takut pakai spek hitam saja supaya nampak sentiasa hitam rambut. Sebab itu sunat orang perempuan dan laki-laki yang beruban, sunat diinaikan. Sunat diinaikan dengan syarat bukan dengan warna hitam, supaya nampak cantik dan membezakan dengan orang Yahudi. Sunat tuan-tuan. Dan orang perempuan kalau suami dia kata simpan rambut, simpan. Simpan rambut bagi panjang sikit, jangan potong. Sunatlah, dapat pahala. Sebab dia simpan rambut untuk suami dia. Ataupun suami dia kata, hang bagi kerinting sikit rambut. Maka carilah kedai orang Islam, kerintingkan rambut dia untuk suami, tak apa. Masalah dia ustaz, kedai semuanya orang Cina ustaz, orang kafir belaka ustaz. Mana nak kerinting, nak karan-karan ni? Karan sendirilah. Ambil wayar, pasang pelak. Insya-Allah. Boleh. Ataupun rambut isteri tuan-tuan, dah karan dah, macam Arumugam, Dewi. Macam Dewi Arumugam. Oi, terkejut buruk suami dia. Lepas-lepas nikah, malam tu buka tudung tu dia rambut. Aku ingat rambut kamu lurus. Tak ada abang. Mak ai masa kecil-kecil dulu minat dekat eliket. Masa mak ai mengandungkan ai, tu yang ai pun rambut macam eliket. Jadi suami dia kata, kamu luruskan. Lama dia rebonding. Maka boleh isteri tadi rebondingkan rambut dia. Untuk apa? Untuk suami. Itu bukan menukar bentuk kejadian. Tak tukar. Rebonding bukan selama-lamanya. 3 bulan dia kerinting balik. Boleh tuan-tuan. Tak jadi masalah. Dengan syarat rebonding di kedai orang Islam. Itu saja. Masalah dia ustaz, kedai salon orang Islam tak ada. Suami kan ada. Rebonding sendirilah. Macam mana ustaz? Striker. Dry cleaning tuan-tuan. InsyaAllah rambut tuan-tuan akan menjadi lurus dan botak. Ya insyaAllah. Baik. Pendeknya, apa juga kesukaan isterinya diikutkan oleh suami sama ada salah pada syarak atau adat. Maka bila jadi demikian, balalah yang akan turun kepada suaminya. Apa kehendak isteri, dia ikut. Itulah tanda-tanda bala akan sampai. Baik, masalah 176 kuliah kita bulan hadapan. Baik, cukup sekadar itu. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفديد